Puan, ini dokumen yang Puan nak, saya dah siapkan. Jadi saya minta balik dululah ya. Awak nak balik? Sebab saya dah siapkan kerja. Suami saya pun dah tunggu kat rumah ni Puan. Siapa nak teman saya ni? Saya minta maaf lah Puan. Saya rasa saya perlu utamakan tanggungjawab saya sebagai isteri di rumah. Okay, Saya balik dulu. Banyak pula file nak semak ni. Dah pukul 5 pula tu. So rasanya hari ni tak dapat juga balik awal lagi ni. Kesian betul dekat anak-anak kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua di luar sana, wanita-wanita yang hebat serta para lelaki yang mendengar juga video saya pada hari ini. Saya Nurizam Fizal binti Kamrul Zaman, kaunselor anda pada hari ini, akan bersama anda untuk satu topik lagi yang akan kita bawa untuk kita gunakan bersama-sama. So hari ini saya nak bawa tajuk apa? Tajuk wanita dan kerjaya. So saya yakin di luar sana ramai sangat wanita-wanita yang berkerjaya, yang inginkan panduan, yang ingin terus kuat melangkah untuk mencapai impian hidup anda dan juga membawa sekali harapan keluarga kepada anda semua di luar sana. Saya ingin memetik beberapa bait patah perkataan daripada lirik lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan KRU. Ni memang kumpulan yang saya suka dari kecil lagi, saya suka dengar lagu mereka. Lirik tu kata, tatang hatinya bagai permata, luangkan masa untuk bersama, bilang padanya, kau sayangkan dia sepenuh jiwamu. Tenangkan hatinya bila resah, setia di dalam ceria dan gundah, itulah saja balasan yang diminta oleh seorang wanita. Okey, nampak tak cantik sangat lirik daripada kata-kata seorang lelaki yang memuja seorang wanita. Bila saya menyebut sebagai wanita, kita bukan merujuk kepada kekasih saja ya. Kita merujuk juga kepada mungkin ibu kita, insan yang paling rapat dengan kita dan juga mungkin pasangan hidup kita. Dalam anda melalui kehidupan sebagai seorang wanita berkerjaya, sudah semestinya anda akan melalui pelbagai liku-liku kehidupan di mana anda akan melihat diri anda akan melalui satu jalan yang sangat panjang untuk menuju ke akhirnya. Dalam jalan yang kita lalui itu sebenarnya kita akan bertemu dengan pelbagai pit stop yang menuju kepada impian kita. So jadi bagaimana caranya untuk anda kekal bertenaga, kekal bermotivasi dan kekal bersemangat tanpa jatuh untuk meneruskan hidup anda sebagai wanita yang berkerjaya. Saya yakin ada ketikanya anda akan merasakan cukup sampai di sini, aku dah penat. Tetapi apabila anda balik ke rumah, mengenang, melihat wajah anak-anak dan suami yang memerlukan bantuan anda akan rasa dalam hati anda perlu bangun, anda perlu teruskan hidup anda dan anda perlu yakin berjalan sebagai seorang wanita yang berkerjaya, mengejar impian dan mengejar matlamat yang ditetapkan oleh keluarga anda untuk diri anda. So, cabaran yang pertama yang biasa kita lalui lah sebagai wanita adalah constraint of time. Betul tak? Okay, masa ni paling penting lah. Bukan saja kita diajar menepati masa, tetapi sebagai wanita, kita juga diajar untuk mendahului masa. Apa maksudnya? Saya yakin wanita berkerjaya di luar sana, jika ada anak dan suami, mesti bangun paling lewat pun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan, untuk menyiapkan anak-anak. Dan kadang-kadang suami pun kita nak kena siapkan, betul tak? So itu peranan wanita juga. Seterusnya bila semua dah settle, anda pula nak siapkan diri anda. So jadi itu juga makan masa, betul tak? So jadi wanita ni saya yakin adalah individu-individu yang sentiasa menepati masa. Jadi apa persoalannya di sini berkaitan dengan masa? Ada kalanya kita berhutang dengan masa. Contohnya, jika kita tidak seimbangkan masa kita bersama keluarga dan juga bersama kerjaya, bagaimana jadinya? Ada kalanya kita lebihkan kerjaya, ada kalanya kita lebihkan keluarga juga. So jadi sebagai wanita yang berkerjaya, saya yakin anda adalah individu yang hebat. Anda adalah individu yang mampu memberikan penjadualan yang terbaik untuk diri anda. Jadi tepati masa dan juga bahagikan masa seimbang yang mungkin untuk keluarga dan juga untuk kerjaya. Jika anda perlu utamakan kerjaya pada waktu tersebut, pastikan anda cari satu masa untuk bayar balik kekosongan waktu bersama keluarga. Mungkin ajak pergi bercuti ke, ambil cuti 2-3 hari, keluar sikit daripada daerah yang anda bekerja tu. So jadi bila kita sebagai kaunselor ni, kita melihat
isu-isu stres di kalangan penjawat awam. Isu-isu yang banyak diketengahkan kepada saya adalah yang pertama sekali adalah berkaitan dengan emosi, di mana wanita-wanita datang mengadu dan menyatakan tidak cukup kuat untuk meneruskan kehidupan sebagai wanita berkejaya. Walau bagaimanapun, mereka kata mereka ada kekangan daripada segi keuangan. Jadinya di sini saya ingatkan bahawa kita sebagai wanita, kita perlu ikhlaskan hati kita, kita perlu jadi individu yang cuba reda dengan apa yang kita lakukan, kerana kita yakin apa yang kita lakukan adalah untuk individu-individu dan insan-insan yang kita sayangi. Oleh yang demikian, wanita di luar sana, banyak cara macam mana kita nak tangani stres ya. Antara yang biasanya saya buat lah, yang pertama sekali kat tempat kerja saya tu mesti ada coklat. Itu paling penting. Siapa perempuan yang tak suka coklat? Biasanya coklat yang lagi sedap adalah coklat free yang diberikan oleh orang yang kita sayang, betul tak? So itulah sebenarnya kekuatan kita. So jadi letak sedikit coklat, tapi janganlah pula you all makan coklat tu berkilo-kilo pula kan, sehingga semakin tinggi jawatan kita, semakin besar saiz kita pula kan. Tak nak macam tu Sebenarnya makan coklat sikit. So coklat ni akan ada memberi energi dan juga mood happy kepada diri kita. So itu boleh menangani stres. Tetapi jika tidak boleh juga tangani stres dengan cara makan coklat tu, apa salahnya anda keluar sekejap waktu lunch, pergi satu tempat yang boleh tenangkan diri anda. Kalau rasa serabut nak bawa 2-3 orang, pergi sendiri pun tak apa. So maknanya apa? Keluar sekejap daripada tempat kerja untuk cari mood baru, tarik balik aura positif dan datang balik ke tempat kerja dengan senyuman. Okey, wanita-wanita di luar sana, masih lagi bersama saya atau tidak? Nampaknya semakin lama semakin senyum di luar sana. So maknanya apa? Saya yakin anda wanita, jika jatuh anda akan bangun semula. Kerana anda adalah insan yang dilahirkan sangat kuat. Okey. Dalam masa yang sama, kita melihat diri kita dari aspek kesihatan mental, di mana banyak isu-isu depresi yang kita bincangkan, dan juga sekarang isu-isu ini telah menjadi satu trend kepada wanita-wanita berkejaya, di mana saya sering mendapat kes-kes berkaitan wanita yang ingin membuat cubaan bunuh diri, yang ingin melakukan keganasan kepada anak-anak, dan juga ada juga wanita yang sampai tak tahan sangat ingin mencederakan suami. Kat situ nampak tak betapa ganasnya wanita ingin mencederakan lelaki pula. So tapi apabila depresi telah menguasai diri, sebenarnya anda akan ada di luar kawalan. Jadi apa yang perlu anda lakukan, bukan biarkan diri anda tidak pergi kerja, duduk terkurung di dalam bilik, menangis sorang-sorang, tidak meluahkan kepada orang yang anda sayang, tidak mencari bantuan. Apa yang saya ingin seru di sini adalah anda semua perlulah mendapatkan bantuan, terutamanya daripada pakar psikologi ataupun berjumpa dengan kaunselor. Mengapa anda perlu bersendirian sedangkan ada individu lain yang mampu membantu anda keluar daripada masalah depresi dan melangkah lebih kuat untuk mencapai impian anda dan keluarga anda? Wanita-wanita yang saya sayangi di luar sana, anda adalah insan yang paling cantik, paling indah, diciptakan oleh Tuhan untuk menemani jalan-jalan kehidupan individu lain dan juga seorang lelaki. Oleh yang demikian, adalah penting kepada anda semua sebenarnya menjaga penampilan anda, menjaga keterampilan anda agar anda sentiasa kelihatan anggun. Siapa tak suka kan kalau bila orang tengok kita umur macam 40, tapi orang ingat kita umur 27 tahun. Kenapa? Sebab kita sentiasa merawat diri kita dan mencantikkan diri kita. So itu yang paling penting. Wanita yang berkejaya, saya yakin anda semua mempunyai pencarian ataupun keuangan yang sendiri. So jadi bila kita ada duit kita sendiri, apa salahnya setiap bulan kita asingkan sedikit untuk reward diri kita, untuk cari me time. Contohnya sebulan sekali pergi spa ke, ataupun pergi berurut, ataupun cari produk-produk kecantikan untuk kita rawat diri kita. So wanita, kurang lagi ke tips yang saya berikan? Kalau kurang, apa salahnya datang face to face, jumpa dengan saya. Kita boleh breakfast talk ke, nak coffee talk ke, tak ada masalah, boleh jumpa saya. So saya nak akhiri saya punya slot hari ini dengan memberi sedikit kata-kata kepada wanita di luar sana. Wanita adalah insan yang paling hebat, yang diciptakan dengan semangat yang sangat kuat dan juga ketabahan yang sangat tinggi. Oleh yang demikian, wanita di luar sana, ingatlah senyuman anda mampu mengubati pilu sehingga semuanya akan kelihatan indah pada akhirnya.
wanita di luar sana, saya seru kepada anda semua, carilah bahagia. Kerana bahagia itu adalah milik kita, wanita-wanita yang hebat. Sekian saja daripada saya, kaunselor anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah wanita senyum-senyum selalu.